Ayat 183 kita baca, 184, 185. 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan inilah bulan diturunkan Al-Quran. Antara diturunkan Al-Quran ni hikmah dia Allah sebut terus. Hikmah dia ada 3. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, hikmah nombor 1, hudal linnas. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Yang ketiga, al-furqan. Bercakap tentang diturunkan Al-Quran, banyak khilaf ulama. Turun Al-Quran ni berapa Ramadan? Banyak. Hak paling besar 5 ada. Ada kata 17 Ramadan, ada kata 7 Ramadan, ada kata 18 Ramadan, ada kata 21 Ramadan, ada kata 24 Ramadan. Tapi hak 7, 18 dan 21 tak berapa nak kuat. Hak jadi perbahasan paling ideal ialah 17 dan 24 Ramadan. Adalah dalil-dalil dia, hak ni pun ada dalil-dalil dia. Dua-dua dalil yang cukup kuat. Tapi sebab ini adalah pandangan-pandangan ijtihad daripada para ulama, kita ni bersikap berlapang dada. Ingat, di mana-mana saya dah sebut dalam kuliah saya, baik dalam YouTube dan sebagainya, bila kita berhadapan dengan benda-benda khilaf, 2 benda. Pertama ialah kena pandai menghormati pandangan, pendapat dan ijtihad orang. Yang kedua, soal kita nak tolak, soal kita nak terima, tu nombor 2. Ni kita kata pendapat. Contoh, mari seorang kami berpendapat tarikh ni, kita kena hormat tu pendapat dia. Mari seorang kami berpendapat tarikh ni, juga kita kena hormat sebab tu pendapat seseorang. Mentang-mentang kita pilih hak 17, mari hak kata 24, ke laut dah 24. Mentang-mentang kita pilih hak 17, mari hak 21, tak tahu dalil ke mana hak 21. Cepat mulut kita, tuduh tu, tuduh ni, rambang tu, rambang ni. Sekadar pendapat, kita hormat. Ni, hormat. Tapi kita nak terima tak terima, tu hak kita. Kita nak katalah hati kita, salah tu aku tak mau terima, aku nak terima 17. Go on. Tapi kita ni, hak ni pun tak pandai nak hormat dah. Mana ada 24, mana ada 21, mana ada 20 tu. Hak tu pun kita tak berapa nak lepas dah. Jadi kena pandai menghormat pandangan. Jadi hak pemilihan, terima atau tak terima, terima atau tolak, itu hak kita. Jadi itu sekadar khilaf yang pernah berlaku dalam dunia perbahasan tentang tarikh diturunkan Al-Quran. Dan tarikh-tarikh ni ada permasalahan celah tu. Sebab ada ulama-ulama bab penurunan ni terbahagi 2. Ada perbahasan ulama bab penurunan terbahagi 3. Hak kata terbahagi 2 bermula dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia Baitul Izzah, satu plot. Yang kedua, daripada langit dunia Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad, satu plot. Plot yang satu lagi, hak kata 3 tu, hak ni memang 2 dah. Hak sebelum tu lagi, dari Allah kepada Lauhil Mahfuz tu, satu plot. Hak 3 dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke langit dunia ke Nabi. Tu hak ambil 3 plot. Hak terima 3 plot, hak terima 2 plot. Tak ada Allah ke Lauh Mahfuz, dia terus Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Jadi hak duk bincang nuzul Quran tu, kalau hak 2 plot tadi, plot 1 ke plot 2? Hak kata nuzul tu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ke, hak kata nuzul ke daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad. Hak mana satu nuzul sebenarnya? Hak duk kata nuzul 17, nuzul 24 tu, hak mana nuzul yang sebenar? Hak turun ke Nabi ke, dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia nuzul? Mana? Hak tu pun pening dah, tak payah nak bergaduh lah kan. Jadi nuzul sebenar yang jadi konteks ni, hak Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Hak tu hak turun serentak 30 juzuk. Dari Lauh Mahfuz tu 30 juzuk turun letak di Baitul Izzah, langit dunia. Berkebetulan malam tu juga, malam turun tu, ayat yang pertama hak turun pada Nabi tu malam tu juga. Malam tu juga hak 5 ayat dari
surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun. Lepas tu bukan waktu dia sekaligus, ayat lain hari lain, ayat tu hari tu, ayat surah. Inilah panjang dia, 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang dibundarkan oleh ulama 23 tahun. Tapi poin kita, Quran turun pertama hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bila bahas petunjuk, apa perkataan yang paling mudah nak suruh orang faham? Apa itu petunjuk? Petunjuk ni di sisi saya yang paling mudah ialah panduan Al-Quran supaya kita membuat keputusan yang paling tepat. Itu dia hidayah, itu dia petunjuk. Satu panduan, satu manual daripada Al-Quran untuk manusia melakukan pemilihan terhadap keputusan yang paling tepat. Sebab kehidupan kita, daripada kita hidup sampai kita mati, kalau kita ambil lingkungan seharian, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semuanya melibatkan kehidupan kita tentang keputusan. Kita sebagai manusia perlu buat keputusan. Dan Al-Quran turun ni supaya kita dapat diberi pilihan untuk buat keputusan yang baik, bagi petunjuk untuk pilih keputusan yang baik. Contoh, bangun saja daripada tidur. Bangun saja daripada tidur, bila kita masuk tandas, kita dah boleh buat keputusan. Sama ada nak mandi atau tak mau. Tak mau mandi, itu dah keputusan. Nak gosok gigi, nak gosok dengan dali ke, nak gosok dengan fresh and white, tu juga satu keputusan. Nak berak ke, nak kencing saja, tu juga satu keputusan. Mandi ni nak pakai sabun ke, tak mau pakai sabun, tu keputusan. Mandi ni nak pakai shampoo ke, tak mau pakai shampoo, tu juga perlu kepada keputusan. Bila keluar, nak semayang subuh ke, tak mau semayang subuh, tu juga satu keputusan. Hari ni nak pakai necktie ke, tak mau pakai necktie, nak sarapan pagi ke, tak mau sarapan pagi, nak naik kereta kancil ke, nak naik kereta Alza, tu juga satu keputusan. Nak pergi kerja ke, tak mau pergi kerja, nak MC ke, tak mau MC, semua melibatkan keputusan. Malam ni anda memang nak datang masjid, tapi mungkin nak datang masjid tu ke masjid ni, tu juga keputusan. Nak dengar kuliah ustaz ke, tak mau dengar kuliah ustaz, tu juga satu keputusan. Habis pada tarawih ni, habis pada witir, sama ada anda nak balik atau nak stay, tu juga satu keputusan. Jadi kita daripada bangun sampai kelas, tidur balik, semua melibatkan keputusan. Jadi Al-Quran turun tu nak suruh kita berpandukan, pandai pilih keputusan yang paling tepat untuk kita. Jadi Quran pandulah dalam apa? Wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan sebagai pengukuhan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Dalam hidup, Quran cerita pasal akidah. Dalam hidup, Quran cerita pasal ibadah. Dalam hidup, Quran cerita pasal muamalat. Dalam hidup, Quran cerita pasal jenayah, pasal ekonomi, pasal pendidikan, pasal ada semua. Walaupun bab akidah, Quran ajak kita pilih buat keputusan tentang akidah sebagaimana Allah ajar, itu yang terbaik. Apa yang Allah ajar tentang akidah? Beriman kepada satu Tuhan, Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa. Dalam belajar berakidah ada juga hak mari Tuhan tu banyak, Tuhan tu berbilang, Tuhan tu ada anak. Jadi kita ada pilihan sekarang ni, nak Tuhan nak satu ke, nak Tuhan Maha Esa, nak Tuhan tunggal. Ni Tuhan ada anak, aku nak pilih ni ke? Ni Tuhan ada 14, ni Tuhan ada 30, ni Tuhan ada 1000. Pilihan tu. Jadi Quran ajak suruh pilih hak mana betul. Ya, marilah kul huwallahu ahad, Allah tunggal. Aku takkan dah Allah kata dia tunggal, aku nak pilih hak 3. Kata Allah tunggal, aku nak pilih hak ada anak. Kata tunggal, takkan nak pilih hak 1000. Boleh faham? Jadi dalam bab ibadah pun sama. Bagaimana kita nak mengibadah kepada Allah? Di samping Al-Quran, adanya pendetailan daripada hadis-hadis Nabi sebagai panduan. Nak semayang lagu ni, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, ni subuh 16 rakaat. Lagu mana tuan-tuan? Maksudnya kita lari dah daripada petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah, petunjuk hadis, jadi hancur. Inilah hari ni bila kita nak ambil sikap tolak Quran, tolak hadis Nabi, nak pakai otak, nak pakai ideologi, nak pakai pemikiran kita sendiri, dan kita menganggap Quran ni dah lapuk, hadis ni dah kuno, hadis ni tak betul, hadis ni salah.
Hadis ni ciptaan Nabi, hadis ni ciptaan manusia. Nak pakai otak sendiri, nak pakai ideologi sendiri, nak pakai pandangan sendiri yang kita rasa lebih hebat daripada Quran, lebih hebat daripada hadis Nabi. Walhasilnya jadi lebih kacau bilau, walhasilnya jadi lebih haru biru, walhasilnya jadi lebih merosakkan. Jadi yang kedua tu untuk mengukuhkan panduan-panduan tadi. Jadi pengukuhan dia tu datang cerita-cerita Nabi kan dalam Quran. Setiap cerita Nabi ada akidah, cerita Nabi ada ibadah, cerita Nabi ada semua tu. Cerita lain pun ada semua tu. Tapi furqan, beza hak dengan batil, kita boleh tengok the ending of the episode. Cerita tentang zaman Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh ajak satu Tuhan, larang sembah berhala, larang sembah idola, walaupun kumpulan dia sikit. Satu kumpulan hak duk lawan Nabi Nuh, pengikut ramai, tapi duduk nyembah berhala, duk idola, duk kufur, duk kafir. Last sekali Allah humban mereka, Allah matikan mereka, Allah lemaskan mereka. Agak-agak bila tengok ni pemilihan hak dan batil, nak kata Nabi Nuh hak ke Nabi Nuh batil? Nak kata mana hak? Nabi Nuh hak ke lawan Nabi Nuh tu hak? Nabi Nuh lah hak. Cerita ni ending dia, hak ni Allah suka, hak ni Allah tak suka. Hak ni Allah sayang, hak ni Allah marah. Hak ni Allah hukum, hak ni Allah tak hukum. Pandailah kita pilih. Umat Nabi Lut, Nabi Lut dengan umat dia, Nabi Lut larang sama jantina, larang sama laki-laki, larang sama perempuan. Hak ni dah. Last sekali Allah balikkan bumi. Hak pada Nabi Lut ke hak pada penentang Nabi Lut? Tapi lah ni kita pilih hak lawan Nabi Lut, apa cerita? Benda hak Allah dah sebut tapi kita bangkang, kita lawan. Tu faham-faham diri lah hari ni kan. LG tu syarikat. Kalau LG saja tu hak peti ais, pinggan mangkuk apa semua tu LG tu, life good tu kan. Ni LGBT, lesbian, apa dia lagi? Gay, bisexual, transgender, macam-macam lah istilah lagi. Dulu laki-laki, perempuan-perempuan tu je. Lah ni jenis macam-macam. Ada hak jenis satu jantina tu dengan lelaki boleh, dengan perempuan pun boleh. Contohlah saya ni lelaki, dengan perempuan pun saya minat satu hal, dengan sama-sama jantan pun saya minat. Itu bisexual. Belah perempuan pula, dia dengan lelaki pun dia boleh, mari hak perempuan pun dia boleh juga. Dia dua-dua dia rasa bernafsu, dua-dua dia rasa nak. Payah juga. Patut hak jenis ada dua alat kelamin, satu hal. Alat kelamin hak lelaki tu mari perempuan pun okey dia. Alat kelamin hak perempuan dia tu mari jantan nak rodok dia pun okey juga. Itu yang jadi payah. Jadi kumpulan-kumpulan ni duk tengah nak naik ni. Kumpulan-kumpulan ni duk tengah nak serbu ni, apa cerita? Beringatlah. Terutama saya lah kena beringat. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak kita, cucu cicit kita, generasi kita. Kita ni ada lagi hak generasi pernah memondok, generasi pernah buka kitab depan tok guru. Anak-anak kita ni payah dah. Anak kita ni jarang dah. Kekuatan akidah pun dah makin tipis, kekuatan agama pun dah makin merudum. Pemahaman tentang Islam, pemahaman tentang agama, pemahaman tentang syariat banyak dah yang menurun sekarang. Jadi benda inilah yang perlu dibangkitkan oleh ahli-ahli akademik, ahli-ahli ulama, ustaz-ustaz dan sebagainya untuk memperingatkan kembali masyarakat tentang ancaman-ancaman bagi mereka yang menafikan dan mengkesampingkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Jadi kembalilah, sebagaimana sempurnanya bulan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai base, sebagai tapak yang utama. Sebab Allah sebutkan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Furqan ayat 30. Berkata Rasul kan, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku mengambil Al-Quran ini dalam bentuk acuh tak acuh, mengkesampingkan. Dia ada dua bentuk kan, satu hajrul qiraah, satu hajrul fahmi. Ada orang tu dia ambil Al-Quran ni, dia mengkesampingkan bacaan.
Ada seorang lagi jenis satu grup mengesampingkan kefahaman. Ada orang ni jenis acuh tak baca Quran. Acuh tak acuh setahun sekali baca Quran. Acuh tak belajar tajwid tentang Quran. Acuh tak memperbaiki bacaan, tak tadarus dan sebagainya. Tu hajrul qiraah. Hajrul fahmi ni kita belajar benda lain, tapi kita acuh tak acuh tentang kefahaman Al-Quran. Kita belajar tajwid bagus, kita belajar tadarus bagus, kita belajar taranum bagus. Cuma poin Al-Quran turun untuk kita faham, untuk kita amal. Untuk kita faham, untuk kita amal. Bila Quran kita tak faham, lagu mana? Untuk kita beramal dengan dia. Dah kita pun tak faham, bagaimana kita nak beramal? Dah kita pun tak tahu bagaimana kita nak beramal. Satu lagi tingkatan untuk Al-Quran, kena bagi kepahaman. Jadi mulai hari ni start dah baca tafsir, start dah baca panduan, isi-isi, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah-surah lazim, tak apa kalau kita nak mulakan, aku kena tengok dah apa cerita surah An-Nas, aku kena tengok dah apa cerita Qul huwallahu ahad, aku kena tengok dah apa tafsiran Iza Jaa Nasrullah, aku kena tengok dah apa cerita Alam Tarokat. Sama ni kita duk baca dan kita tahu secara umum, tapi kita baca tafsir, pengetahuan kita lebih meluas. Ada panduan-panduan yang Allah nak lekatkan pada kita dalam setiap surah, dalam setiap ayat dan dalam setiap juzuk.